أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur seperti yang Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran, mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah dan menggandakan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Perkara yang ingin saya jelaskan pada malam ini untuk kita sama-sama mengambil pengajaran dan iktibar ialah mengenai ahli sunnah wal jamaah. Kenapa tajuk seperti ini dilihat penting untuk kita sama-sama, antara tajuk-tajuk yang penting untuk kita sama-sama memahami, untuk sama-sama kita mengetahui dan memahaminya. Banyak sebab, antaranya berkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati atau kama qala. Nabi bersabda yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya itu, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Iaitu dua perkara itu ialah kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain menyebut kitab Allah wa itrati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan itrati ini zuriat keturunanku. Jadi dalam hadis ini Nabi memberitahu kepada kita berkaitan dengan perkara yang sangat penting, yaitu berkait dengan perjalanan yang lurus
dan kesesatan. Perjalanan agama ni, kalau dia tak lurus, dia akan sesat. Jadi dalam menghayati agama ni, kita perlu kepada pedoman-pedoman yang cukup. Sekiranya pedoman-pedoman ini kita tidak memahaminya dan tidak mengikutinya, maka kita ada kebarangkalian untuk menyimpang dan menjadi sesat. Jadi dalam hadis ni Nabi beritahu, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dan Nabi beritahu juga, selama mana kamu berpegang dengan kedua-dua ni, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, selagi berpegang dengan dua perkara ni, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kenapa membahaskan persoalan ini? Antara perkara yang dilihat penting, antaranya ialah berkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menyebut tentang iftiraqul ummah. Hadis yang menyebut tentang perpecahan umat ini. Nabi beritahu, umatku akan berpecah. Sataftariku ummati, akan berpecah umatku ini kepada 73 golongan, firqah. Ada yang menyebut millah, 73 kelompok. Dan Nabi juga beritahu bahawa perpecahan ini juga telah berlaku pada umat-umat yang sebelum ini. Berlaku pada umat Yahudi, berlaku pada umat Nasrani. Orang Yahudi berpecah juga kepada 71, orang Nasrani 72. Umat Islam ni lebih banyak lagi, 73. Yang penting Nabi beritahu, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya itu bertempat di dalam neraka kecuali satu. Kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, iaitu perjalanan aku dan perjalanan sahabat-sahabatku. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita, umat Islam ini akan berpecah ke mana-mana pun, akan berlaku, tak nak lari, tak boleh nak elak. Dan pecahannya itu sangat banyak, 73 lebih, 73. Cuma Nabi beri pedoman, antara sekian banyak pecahan, semuanya ke neraka kecuali satu saja. Yang Nabi beritahu perkara ni, ma ana alaihi wa ashabi, perjalananku, kata Nabi, dan perjalanan sahabat-sahabatku. Ulama berbeza pandangan mengenai umat. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'in, tu umatku akan berpecah tu. Umat tu apa maksud umat? Segolongan mereka tu kata, yang dikenaki dengan umat di sini, ummatud da'wah. Ummatud da'wah ni maksudnya manusia seluruhnya lah. Manusia seluruhnya ni akan berpecah kepada 73. Jadi kalau manusia seluruhnya ni masuk semua dalam tu, segala bentuk agama-agama yang ada termasuk. Jadi kalau satu di antara 73 tu, kebarangkaliannya tinggilah. 73 pok yang berpecah ni melibatkan semua manusia, semua agama, termasuk dalam tu agama Yahudi, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, masuk belaka. Pecah 73, yang selamat. Jadi kebarangkalian yang terselamat itu dalam keyakinan kita, yakni orang Islam ni lebih besar lah. Tetapi di antara ulama-ulama kita ada yang menjelaskan, yang dimaksudkan dengan umat di sini ialah ummatul ijabah.
Ummatul ijabah ni dengan makna orang yang menerima seruan. Siapa dia orang yang menerima seruan? Yang ni orang Islam. Jadi 73 ni adalah pecahan di kalangan orang Islam saja, tak termasuk. Kalau pecahan ni melibatkan semua manusia, maka kebarangkalian orang Islam ni tinggilah, selamat. Tapi kalau pecahan ni berlaku atas kefahaman segolongan ulama ummatul ijabah, yakni umat yang menerima seruan, jadi di kalangan orang Islam saja. Orang Islam saja ni manusia ramai, tapi sebahagian saja Muslim. Maka di kalangan orang Islam ni saja pecah 73. Berarti kebarangkalian tu sangat kecil. Di kalangan orang Islam saja pecah 73. Satu je saja yang selamat. Jadi apa-apa pun Nabi beritahu kepada kita akan berlaku perpecahan ni, tak boleh nak elak. Cuma Nabi beri pedoman. Semuanya itu akan ke neraka, yakni buruk perjalanannya. Satu saja yang Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Jadi daripada dua hadis ini cukup untuk kita mencari pedoman. Pedoman-pedoman yang seperti yang disebut dalam hadis Nabi tadi itu ialah orang-orang yang tidak sesat dan orang yang terselamat. Kalau hadis pertama itu sebut kitab Allah wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran dan sunnah. Jadi dengan erti pertama sekali yang menjadi pedoman kita, yang menjadi pegangan kita adalah Al-Quran. Siapa yang berpegang pada Al-Quran berarti dia sudah ada satu pedoman. Yang kedua disebut dalam hadis yang sama sunnah, hadis. Dan siapa yang berpegang dengan hadis berarti dia telah berpegang dengan salah satu di antara pedoman-pedomannya. Al-Quran satu, yang kedua hadis. Hadis yang kedua yang saya sebut itu Nabi ada sebut ma ana alaihi wa ashabi. Ada ashabi, sahabat-sahabat aku, iaitu orang yang berpegang kepada sunnah yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, iaitu para sahabat ni, iaitu kesepakatan mereka tu, atau ijma' mereka tu, atau ittifaq, kesepakatan mereka tu, itu juga pedoman yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi kalau kita tengok secara mudah, pedoman-pedoman keselamatan ni orang yang pegang kepada tiga rasa ni, Al-Quran, kemudian pegang kepada sunnah, kemudian pegang kepada kesepakatan para sahabat dan ijma' para sahabat. Maksud Quran, sunnah dan sahabat. Sebab apa? Sebab ada golongan yang hanya berpegang pada Quran, berpegang kepada Quran, tak pakai pun hadis. Ada, hanya Al-Quran saja. Hadis-hadis ni tak ada pada mereka, tak dipakai. Ada golongan ini. Kemudian ada golongan yang berpegang kepada Quran, berpegang kepada hadis, tapi tak pakai para sahabat, pedoman sahabat mereka tak pakai. Ada golongan ini. Kalau golongan yang pertama tu, yang pakai Al-Quran, tak pakai hadis, tak pakai apatah sahabat ni, mereka ini dikenali sebagai Jamaatul Quran. Dulu negara kita ada kelompok ni, golongan ni. Pada mereka Al-Quran je, hadis-hadis ni tak ada, mereka tak pakai. Maka sebab itu mereka melakukan perkara-perkara yang jauh bezanya dengan apa yang kita laksanakan sekarang. Mereka semayang tapi tidak seperti semayang kita. Sebab apa? Kita semayang ni dengan cara yang kita buat hari ni berpandukan hadis. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu semayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. Dan siapa dia tengok Nabi? Sahabatlah. Sahabat tengok. Daripada sahabat tabi'in Nabi, daripada tabi'in atba' tabi'in, sampailah ke generasi ulama zaman kita ni.
Itu yang tengok Nabi. Jadi cara semayang secara detail tidak ada dalam Al-Quran. Tentang semayang, sebutan tentang semayang dan beberapa perkara yang berkait ada dalam Al-Quran. Tapi kaifiah, cara semayang seperti yang kita buat di sini dengan takbiratul ihram, dengan rukuk, sujud, bacaan-bacaan itu tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi jamaatul Quran ni cara mereka semayang tidak seperti yang kita lakukanlah. Lebih-lebih lagi mereka tengok dari segi bahasa, perkataan solat, semayang itu dengan makna berdoa. Jadi semayang mereka ni dia cara berdoa je. Jadi mereka semayang hanya dengan cara berdoa. Doalah apa saja. Itulah semayang pada mereka ni. Ini sudah berlaku dulu. Sudah timbul kelompok jamaatul Quran ini. Tak pakai hadis, apatah lagi. Ada golongan yang pakai Quran, yang pakai hadis tapi tak pakai petua sahabat. Jumhur sahabat, ijma' sahabat mereka tak pakai. Mereka tolak, mereka hanya pakai beberapa orang sahabat saja. Beberapa orang saja. Sahabat-sahabat besar mereka tolak. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat lain lagi. Termasuk isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah dan ramai lagi. Ditolaknya, tidak dipakainya. Maka kelompok ini yang hanya pakai Quran, hadis tapi tak pakai sahabat ini, kalau yang antara yang ada hari ini, contoh yang masih ada sampai sekarang adalah kelompok-kelompok Syiah. Mereka tak pakai sahabat, hadis mereka pakai. Tapi sahabat, petua sahabat dan banyak perkara lah mereka lakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang Islam yang lain. Ada. Jadi sekarang Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian sahabat. Yang pakai tiga-tiga ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu sebut Ahlus Sunnah, golongan yang berpegang kepada sunnah. Maksudnya selain daripada Al-Quran, mereka berpegang kepada sunnah. Wal Jamaah, perkataan jamaah itu kembali kepada siapa? Jamaah itu kembali kepada jamaatul sahabah. Seperti yang Nabi sebut, ma ana alaihi wa ashabi, sahabat-sahabat aku. Apa yang dipegang oleh para sahabat. Jadi yang pegang yang ini, pegang Quran, pegang sunnah, pegang para sahabat adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kenal hari ini. Saya nak cerita sejarah. Kemudian yang memperkuatkan ni lagi ni, pegangan kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada sahabat ni, yang ni jumhur sahabat ataupun ittifaq sahabat ataupun ijma' sahabat ni, iaitu majoriti orang Islam, seperti yang disabda oleh Nabi. Yang Nabi kata, alaikum bisawadil a'zam. Apabila kamu melihat ikhtilaf terjadi, perbezaan cara daripada pedoman kita, Nabi kata alaikum bisawadil a'zam. Yang dimaksudkan dengan as-sawad al-a'zam iaitu yang menjadi pegangan, yang menjadi pilihan majoriti orang Islam. Yang ini di kalangan alim ulama'nya lah, ahli-ahlinya, majoriti mereka ni. Jadi kalau kita tengok sejarah, yang ada ciri-ciri ni, pegang kepada Quran, pegang kepada sunnah, pegang kepada petua sahabat ni, dan merujuk kepada jumhur majoriti alim ulama orang Islam ni, dari dulu sampai sekarang adalah kelompok yang dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sejarah dia. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni adalah arus perdana. Arus perdana umat Islam daripada zaman awal Islam sampai ke zaman kita hari ini. Mereka itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan arus perdana, pegangan majoriti orang Islam sejak dari zaman awal sampai sekarang. Itu sejarah dia. Jadi dalam bidang akidah, saya cakap dalam bidang akidah, dalam bidang akidah yang mewakili pegangan majoriti umat Islam ini
dalam bab akidahnya adalah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang menjadi pegangan orang Islam. Pegangan majoritinya adalah diwakili oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua-dua ni, inilah yang kita kenal hari ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mewakili ni, diwakili oleh dua kelompok ini. Sebab itu dalam sejarah penggunaan istilah ni, nama ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, sejarah penggunaan istilah ini, bila zaman orang guna istilah ni, bila sebut saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tak faham lain dah kecuali dia merujuk kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sejarah dia gitu. Sekalipun ada orang yang cuba nak putar sejarah ni, nak ubah, nak padang sejarah ni, nak tukar, ada usaha tu dilakukan. Tetapi sejarah awalnya, pada zaman nama ni diguna pakai, bila orang sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksudkan pada waktu penggunaan itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sampailah sekarang ni, sekalipun sekarang ni ada usaha-usaha nak merubah sejarah ni, nak tukar sejarah ni, ada usaha-usaha itu, sehingga Asy'ariyah dan Maturidiyah ini nak dikeluarkan daripada, nak dipisahkan daripada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Hari ni ada usaha tu. Hak asalnya daripada mereka ni, bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah ni, sekarang ni nak ditarik ni, nak dikeluarkan dua-dua ni daripada nama hak asal dia tu, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Ada usaha-usaha tu sedang berlaku sekarang. Dan ini perkara yang perlu kita lihat. Itu saya nak beri mukaddimah. Saya nak sebut sikit ialah tentang fitnah-fitnah yang berlaku sepanjang zaman. Macam saya sebut tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni merupakan arus perdana umat Islam. Dalam bab akidah diwakili oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi sekarang saya nak beritahu fitnah-fitnah yang berlaku sepanjang zaman. Dia macam sungai juga. Dia ada sungai besar ni. Itulah tamsilan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bila sungai besar ni, dia ada alu hok lagi masuk tak ke dalam ni. Dia dah ikut jalur kasar ni. Alu cabang sini. Alu ni lah serpihan yang timbul. Semakin jauh semakin banyak serpihan dia tu, semakin banyak. Itu serpihan. Jadi saya nak ceritakan sebahagian daripada serpihan-serpihan ini untuk kita sama-sama buat pedoman, ambil iktibar. Sebab apa? Sebab sejarah ni dia akan berulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami akan ulangi. Apa yang berlaku dulu akan berlaku balik. Akan berlaku dan terus berlaku. Itu sejarah. Jadi kalau kita tengok sejarah, saya pilih-pilih sajalah, kerana banyaknya syubhah-syubhah yang serpihan-serpihan yang terpisah daripada arus perdana Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Antara serpihan-serpihan awal yang berpecah daripada arus perdana ni, antaranya lah, iaitu kelompok yang kita kenali sekarang sebagai Mu'tazilah. Nama ni sekarang tak pakai dah. Tak pakai dah nama ni. Dalam kitab masih ada nama ni. Tapi yang penting bukan nama itu, aliran pemikiran dia tu. Sekalipun namanya hanya tinggal sejarah dalam kitab, kalau ada pun tak dikenali sangat, tapi pemikirannya tu masih berjalan sampai hari ini, tanpa kita sedar.
Baik. Apa antara pegangan-pegangan kelompok Mu'tazilah ni? Itu kita nak tahu. Saya nak beritahu serpihan-serpihan ni. Kita tahu sejarah kemunculan kelompok Mu'tazilah ni. Dia bermula dengan kisah yang berkait dengan antara murid dengan guru, iaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri ni dia mengajar, ada halaqah ilmu, ada sejumlah murid-murid yang belajar dengan dia, kerana dia merupakan tokoh ulama besar. Hasan Al-Basri ni orang yang pernah diberi keizinan oleh Sayyidina Ali untuk terus mengajar di masjid. Sebab zaman Sayyidina Ali ni timbul banyak fitnah dah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman tu baru bibit-bibit ya. Zaman Sayyidina Osman ni, Sayyidina Umar tak banyak, ada fitnah-fitnah tapi taklah tu sangat. Sayyidina Umar pun gitu juga. Hak berat timbul zaman Sayyidina Ali. Jadi saya nak cerita sikit Hasan Al-Basri ni semua timbulnya pemikiran-pemikiran yang saya nak sebut ni. Jadi Sayyidina Ali ni telah menghalau keluar sejumlah orang-orang yang mengajar di masjid, kerana mereka ni telah membuat perkara-perkara yang tidak bagus lah, membuat cerita-cerita yang bukan-bukan. Banyak dihalau keluar oleh Sayyidina Ali. Jadi satu ketika Hasan Al-Basri pada masa itu masih muda lagi, masa tu dia muda lagi. Jadi Sayyidina Ali mari dan beritahu ke dia. Dia kata, wahai anak muda, aku nak tanya mu soalan. Kalau mu boleh jawab, aku benar mu mengajar sini. Tapi kalau mu boleh jawab, aku halau keluar sebagaimana aku halau orang lain-lain. Aku pernah halau dah. Masa tu muda lagi Hasan Al-Basri ni. Jadi Sayyidina Ali tanya dia dengan soalan yang pendek tapi padat. Ma milaku din wa ma hilaku. Pendek soalan. Apakah perkara yang boleh mengawal agama ni, menjadikan agama tu selamat, terkawal? Perkara apa? Benda. Wa ma hilaku. Dan perkara apakah yang boleh merosakkan, memusnahkan agama ni? Apa benda perkara ni? Pendek je soalan. Pertanyaan Sayyidina Ali ni dijawab oleh Hasan Al-Basri juga dengan jawapan yang pendek macam soalan juga, tapi padat. Bila ditanya tentang milakuddin, perkara yang mengawal menjaga agama, dia kata wara'. Seperkataan jawapan dia, wara'. Wara' artinya berjaga-jaga daripada sepadang. Kalau orang naik kereta kau tak main atas langit putih tu, jauh sikit. Tu wara'. Tak main betul-betul atas langit putih tu. Geset orang payah. Mak sikit pau masuk kawasan orang lalu. Wara' ni lagi jauh sikit. Tempat bahaya ni lagi jauh. Wara'. Yang merosakkan agama pula, jawapan pun sepatah juga. Tamak haluba. Jadi rupanya sifat dia ni akan menghancurkan agama. Bukan menghancurkan sifat dalam masa ini, menghancurkan agama. Tamak. Kata Sayyidina, kata Hasan Al-Basri. Bila Sayyidina Ali dengar jawapan ni, kata benda orang macam mu ni lah layak mengajar sini. Orang macam mu ni lah yang layak mengajar. Dan dia dibenarkan. Jadi Hasan Al-Basri mengajar ni dan ramai murid ni. Maka pada zamannya adalah antara murid dia, murid ni pintar. Namanya Wasil bin Atta. Murid cerdik. Mengaji dengan Hasan, duduk pada halaqah ilmu Hasan Al-Basri ni.
Sehingga timbullah satu permasalahan. Inilah punca permasalahan ni. Permasalahannya berkait dengan masalah sebab pada waktu itu telah berlaku fitnah. Sayyidina Osman telah terbunuh. Kerana fitnah orang telah terbunuh Sayyidina Osman. Jadi isunya orang yang terbabit dengan pembunuhan Sayyidina Osman ini statusnya apa? Akhir sekali berkembang pemikiran ni, timbul isu, akhir sekali balik kepada status kedudukan orang yang melakukan dosa besar. Kerana bila bincang masalah orang terbabit dengan pembunuhan Sayyidina Osman ni, banyak pendapat begitu begini, akhir sekali mereka kata, pendapat yang kuat yang dikemukakan bahawa mereka ni berdosa besar. Jadi sekarang kedudukan orang yang berdosa besar ni macam mana? Dari segi imannya. Dari segi iman. Dia buat dosa besar ni. Jadi orang tanya Hasan Al-Basri, kedudukan orang yang melakukan dosa besar ni, iman ni macam mana? Kata Hasan Al-Basri, dia mukmin. Dia masih mukmin. Tetapi asi. Dia telah melakukan maksiat, dia telah durhaka kepada Allah, berdosa. Tapi iman tetap mukmin. Itu pandangan pendapat Hasan Al-Basri yang mewakili arus perdana masa tu, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah masa tu. Tapi nama zaman Hasan Al-Basri ni, nama gelaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tu tak timbul lagi. Tetapi arus perdana waktu itulah di kemudian hari orang letak nama sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti orang tanya baca sejarah, baca sejarah Hasan Al-Basri, tak ada lagi timbul masa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang betul, nama tu tak ada. Tapi arus perdana zaman itulah di kemudian hari orang letak nama sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekarang bila Hasan Al-Basri jawab, dia kata orang ni mukmin, maksudnya dia masih mukmin, tapi dia dah asi, dia durhaka, dia bermaksiat, dia berdosa. Tapi Wasil bin Atha tak dapat nak terima. Dia tak setuju. Dia kata, dia berpendapat orang yang terlibat dosa besar ni, nak kata beriman pun tak, nak kata kafir pun tak. Itulah kali pertama timbulnya pemikiran yang sebelum tak ada orang faham macam ni. Inilah orang waktu baik mula-mula sekali. Duduk tengah-tengah je, mukmin pun tak, kafir pun tak. Dia panggil manzilah baina manzilatain. Itu punca awal timbulnya kelompok aliran pemikiran Mu'tazilah ni, berpunca membahaskan isu status orang yang melakukan dosa besar. Nanti ada kelompok lain lagi yang akan saya sebut kalau ada masa yang cukup, insya-Allah. Nak kabur macam mana serpih ni pecah ni. Jadi dia mengeluarkan satu pendapat baru yang tidak didengar sebelum itu. Orang melakukan dosa besar ni, mukmin pun tak, kafir pun tak. Tidak ada sebelum itu dipegang, difaham oleh sahabat-sahabat seperti itu. Yang dipegang oleh jumhur ulama, jumhur sahabat, tak ada yang faham macam tu. Tapi Wasil bin Atha mengemukakan benda ni. Jadi bila dia tak setuju dengan guru dia ni, dia memisahkan diri. Memisahkan diri tu orang panggil i'tazalah. Daripada i'tazalah ni timbul perkataan Mu'tazilah. Yakni Hasan Al-Basri bila Wasil bin Atha ni meninggalkan perguruan tu, apa kata Hasan Al-Basri? I'tazalana Wasil. Wasil telah memisahkan diri daripada kami. Daripada perkataan itulah, daripada kalam Hasan Al-Basri ni lah lekat nama, iaitu Mu'tazilah, orang yang memisahkan diri dia. Baik, itu secara awal. Tapi apa yang penting berkait dengan Mu'tazilah ini, iaitu mereka ini adalah orang-orang yang merajakan akal. Itu punca dia. Orang yang merajakan akal, meletakkan akal di atas, Al-Quran tu duduk bawah dan hadis duduk bawah. Sehingga mana-mana ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bercanggah dengan akal, tak damai ikut akal ni, sama ada mereka tolak. Al-Quran mungkin tak tolak lah, hadis mereka akan tolak. Sama ada mereka tolak
atau mereka takwil. Mereka akan beri tafsiran-tafsiran yang lain yang sesuai dengannya, sekalipun ayat dan hadis itu jelas dan terang maksudnya tu, tapi oleh kerana tak masuk akal, mereka tolak dan mereka takwil. Ni sejarah awal orang yang merajakan akal. Baik, jadi kelompok Mu'tazilah ni apa kesan dia? Kesannya banyaklah pendapat-pendapat mereka tu bercanggah dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila mereka meletakkan akal duduk atas, maka antara perkara-perkara yang mereka, pendapat yang mereka kemukakan yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, antaranya disebabkan kerana akal mereka ni, mereka tolak adanya karamatul awliya. Mereka tak ada keramat-keramat ni, tak masuk akal. Kerana tidak masuk akal. Padahal benda tu sabit dengan nas. Al-Quran pun ada sebut tentang keramat, hadis pun banyak lagi, kenyataan berlaku pada sahabat dan alim ulama banyak berlaku. Tapi Mu'tazilah kita tak ada, dia tolak tu keramat ni. Kenapa? Tak masuk akal. Sihir yang disebut dalam Al-Quran dengan jelas dan terang, dan hadis juga mensabitkannya, pernah terjadi pada diri Nabi SAW. Mereka juga anggap benda-benda tak masuk akal, mereka nafikan, mereka kata tak ada sihir ni, khayalan saja, tak ada hakikat, tak ada kenyataannya. Sebab apa? Akal dia nak terima benda pelik tak masuk akal ni. Macam saya pernah dengar lah di penihak pelik-pelik berlaku, apa yang pernah kita dengar yang aneh-aneh berkait dengan fenomena sihir ni berlaku di Borneo tu, di Sabah Sarawak tu, sampai ke tahap kemaluan tu duduk dai tu, sampai begitu tu. Kita pernah dengar sampai tangga tu, kemaluan orang duduk dai ni. Mana dia buat tak tahu. Dan banyak lagi lah. Tapi kelompok Mu'tazilah ni tak terima benda tu, pada mereka benda masuk akal. Tu kesan dia. Dan itu bukan itu saja, banyak lagi hal-hal lain yang membabitkan pegangan-pegangan ni. Puncanya kerana mereka letakkan akal duduk atas, lalu benda-benda yang mereka anggap tak masuk akal, mereka tolak. Dan gaya berfikir seperti ini ni, dia akan membabitkan banyak perkara lagi. Saya nak beri contoh. Contoh-contoh. Kerana meletakkan akal duduk atas ni dan syarak duduk bawah ni, dia akan mengakibatkan banyak tindakan-tindakan lain lagi. Antaranya apa? Baik, antaranya saya tak mahu sebutlah tokoh ni kan? Cuma nak beritahu isu je. Kita tahu bahawa dalam syariat Islam kita ini, bab nikah kahwin ni diharuskan penceraian. Boleh berlaku cerai ni, tolak lah, bagi tolak. Dari segi syarak kita mengakui benda ni, sekalipun syarak mengakui adanya penceraian ni, tapi benda tu benda yang tidak digalakkan, tidak dituntut. Jadi itulah yang dipertuakan oleh ulama-ulama fiqh kita. Harus terjadi penceraian ni, tapi benda tu benda yang tak molek, tak bagus. Tapi bila berlaku, sah lah dari segi syarak. Dari mana ni datang? Antaranya berdalilkan pada hadis Nabi SAW, abghadul halali ilallahi talaq. Perkara halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah penceraian ni. Abghadul halal, benda tu halal tapi Tuhan tak beri, adalah penceraian. Jadi adalah di antara alim ulama kita, dia tolak hadis ni. Atas dasar apa dia tolak hadis ni? Dia kata tak masuk akal. Macam mana perkara ni Tuhan tak beri, tapi benda tu boleh jadi halal? Tak betul ni. Tak betul ni. Padahal hadis ni sabit dengan sanad dia.
Mana boleh dia kata. Bila Tuhan tak berahi, takkan jadi halal benda ni. Tapi bila ada hadis sebut gini, hadis ni tak betul ni, ditolak hadis tu. Sekalipun hadis tu ada sanad. Ni. Ini merupakan cebisan-cebisan berfikir Mu'tazilah. Ini gaya dia tu. Gaya berfikir Mu'tazilah itu salah satu kesan daripada manhaj Mu'tazilah yang disyedok separuh-separuh ni. Ditolak dah setarang hadis yang dipakai oleh ulama-ulama fiqh kita untuk mensabitkan tentang status tolak ni sah dari segi syaraknya, tapi benda tu dilarang, benda tak baik, tak bagus. Tapi yang ini ni pada mereka, oleh kerana hadis sebut macam tu, abghadul halali ilallahi talaq, perkara halal tapi abghad yang paling tidak disukai. Jadi yang akal tidak munasabah. Macam mana benda tak suka, benda tu menjadi halal? Bila Tuhan tak suka, benda ni tak boleh lah. Jadi dia beranggapan hadis ni tak betul. Dan banyak lagi lah contoh-contoh. Jadi pemikiran Mu'tazilah ni banyak. Antara cabang-cabang Mu'tazilah ni, cabang-cabang nak beritahu, tanpa kita sedar dia menyerap masuk dalam pemikiran sebahagian kita. Ini fitnah. Ini bukan fikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh saya nak beri. Mu'tazilah ni pun dia bercabang-cabang juga ni, dia pecah. Antara pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ni, dia kata apa? Dia kata manusia ni dirinya lah yang melakukan, mencipta perbuatan diri sendiri. Tak berkait dengan takdir dah. Tak berkait dengan takdir. Sebab apa dia kata gitu? Dia kata kalau manusia tu ditakdirkan, tidak ada keadilan. Dia kata orang ni ditakdirkan ahli neraka, orang ni ditakdirkan ahli syurga, orang ni ditakdirkan buat dosa, orang ni ditakdirkan buat ketaatan. Mana ada? Ni mainan ni. Jadi supaya akan menerima keadilan ni, maka mereka, menurut faham mereka tolak takdir. Padahal tolak takdir itu berarti telah menolak salah satu rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman, kau percaya. Salah satu tunjang iman ni, iaitu kau percaya pada takdir Allah. Khairihi wa syarrihi, baik ke buruk ke, semuanya ditakdirkan Allah, ada takdirnya. Tapi oleh kerana akal dia tak siku, kau sudah ditakdirkan, itu mana manusia? Kau mana keadilannya? Tak ada lah. Mereka tolak takdir. Jadi menolak takdir tu dia tak sedar. Tolak takdir tu mengakibatkan runtuhnya agama tu, iman dia tu. Kan takdir itu salah satu rukun iman. Kerana iman ni, 6 rukun tadi tu tolak saja, hak lain habis batal, penuh habis hak lain. Tapi oleh kerana akalang bagi tidak munasabah ni, tak adil lah gini lah, sebab takdir ni nak suruh supaya paluk dengan akal ni, supaya dapat menerima konsep keadilan tu, tolak takdir Allah Ta'ala. Padahal itu rukun iman. Ahlussunnah jelas. Pegangan Ahlussunnah dalam perkara ni, semua perkara perbuatan manusia ni memang tak enak lagi daripada takdir Allah, baik buruknya. Itu bahagian takdir. Tapi dosa pahala bukan duduk atas takdir tu. Dosa pahala duduk atas usaha dan niat kita tu. Apa yang kita niatkan dan apa yang kita usahakan, itu duduk dosa pahala, bukan duduk atas kejadian. Kalau kita berusaha nak buat baik, niat buat baik, berusaha nak buat baik, berbetulan takdir Allah, jadi, maka dikira pahala. Kalau kita ada niat nak buat jahat, berusaha nak buat jahat, berbetulan dengan takdir Allah, jadi dosa. Tapi kalau kita tak ada niat nak buat jahat dan tidak ada usaha nak buat jahat, tapi berlaku kejahatan atas diri kita, tidak dikira dosa. Tak dikira. Bukan niat kita, bukan usaha kita, tapi berlaku atas diri kita, tidak dikira dosa.
Jadi dosa pahala ni bukan atas yang ditakdirkan itu, tapi atas laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini faham Ahlus Sunnah, pegang Ahlus Sunnah. Mu'tazilah dia kata dak ada ni, takdir ni, tolak. Tidak sedar, ia tolak tu menyebabkan iman tu runtuh. Ini nak bagi contoh-contoh. Dan ada di antara ahli-ahli masyarakat kita hendak dengar, hendak mengaji, tanpa dia sedar, dia pegang, dia faham ni. Dia kata manusia bebas, boleh buat apa saja. Tanpa sedar, berlaku. Atas kita belaka. Kalau dia pegang gitu, atas kita tak kait dengan takdir Allah, tak kait dengan kudrat Allah, iradat Allah, disama macam Mu'tazilah. Berarti dia telah meruntuhkan salah satu cabaran iman tu. Tanpa sedar. Ini pemikiran-pemikiran yang berlaku. Salah satu cabaran-cabaran. Dan ini bukan berlaku dulu saja. Sampai sekarang pemikiran ni kadang-kadang menyerap masuk dalam pemikiran sebahagian kita, terutamanya tak mengaji, tak belajar, tak mengaji, tak mendengar. Dalam bab akidah ni lah. Dan banyak lagi lah pemikiran-pemikiran Mu'tazilah tu, semuanya pucanya saja letak akal duduk atas. Mana-mana yang tak masuk akal, ditolak ke, ditakwil ke, timbullah ni. Ini kesan-kesan, contoh-contoh saya beri itu kesan-kesan daripada merajakan akal. Antaranya juga mereka menolak kewujudan makhluk yang bernama jin itu, yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah dalam Al-Quran, suratul jin ini. Jin ciptaan Allah, makhluk Allah juga. Dengan manusia, dia sama dari banyak perkara. Sama-sama hidup, sama-sama ditaklifkan Allah. Ada akal belaka, manusia ada akal, jin pun ada akal. Manusia ada nafsu, jin pun ada nafsu. Manusia ni akan dihisap, ditaklifkan Allah, ada hisap di akhirat. Jin pun gitu juga. Ada hisapnya, ada taklifnya, ada hisapnya, ada pembalasannya. Sama macam manusia makhluk ni. Tapi pada kelompok Mu'tazilah, oleh kerana benda ni tak nampak depan mata, akal pun tak pernah terima fenomena makhluk jenis gini ni. Mereka tolak, mereka takwil jin ni dengan makna kumang, jursum, virus, kumang, macam-macam lagi. Ini cebisan pemikiran Mu'tazilah. Mereka tak dapat nak terima ada satu makhluk tak nampak depan mata, tapi keadaannya macam manusia ni. Mereka dah nak terima benda tu. Akal mereka payah nak terima. Mereka takwil dengan makhluk-makhluk yang mereka boleh kesang dengan panca indera. Kumang tadilah, dengan alat perubatan boleh kesang lah. Wair, kumang sebagainya. Jin ada yang nak kesang ni, mereka tak terima fenomena tu. Dan banyak lagi lah. Baik, saya nak ambil lajak sikit masa dah, boleh dah. Antara cabang-cabang yang berpecah daripada arus perdana ni, iaitu ketika berlakunya ikhtilaf. Pada waktu berlakunya ikhtilaf antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ali sepupu Nabi, dia juga menantu Nabi, dia juga merupakan orang muda pertama yang masuk Islam, dan banyak lagi lah kelebihan. Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi, penulis wahyu, orang yang Nabi percaya, memberi kepercayaan untuk menulis wahyu ni. Bukan jalan-jalan orang yang Nabi percaya untuk tulis wahyu ni. Tapi sampai takdir Allah, berlaku ikhtilaf, perpecahan, sampai tahap berlaku peperangan. Maka di situ antara fitnah-fitnah yang muncul, timbulnya satu kelompok baru
dalam sejarah umat Islam yang dikenali sampai sebagai Khawarij. Siapa mereka ini? Khawarij ni, mereka ini asalnya orang yang mendukung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetapi bila berlakunya ikhtilaf dengan Sayyidina Muawiyah ni, perang, lalu perang tadi diselesaikan dengan majlis tahkim, mereka tidak dapat menerima penyelesaian itu. Lalu mereka keluar daripada mendukung Sayyidina Ali. Maka yang keluar itu dalam istilah Arab disebut Kharij atau Kharij. Banyak ada Khawarij, orang yang keluar daripada dokongan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi mereka keluar, bukan saja mereka keluar, mereka tak setuju. Bukan sekadar mereka tak setuju, mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka telah mengkafirkan Sayyidina Muawiyah, mengkafirkan Sayyidina Amr bin al-As, dan ramai lagi mereka kafirkan. Bukan sekadar itu, mereka turuti dengan tindakan-tindakan terorisme. Mereka turuti dengan tindakan-tindakan pembunuhan, dan mereka merancang pembunuhan orang-orang ni. Tapi malangnya, semua orang yang dirancang pembunuhannya itu tidak berjaya, tak berlaku, kecuali satu saja. Perancangan membunuh Sayyidina Ali berlaku dan mati Sayyidina Ali, akibat daripada kelompok Khawarij ini. Baik, apa yang saya nak sebut adalah pemikiran Khawarij ini. Di mana masalah pada pemikiran Khawarij ini? Kenapa mereka mengkafirkan Sayyidina Ali? Padahal kita tahu Sayyidina Ali siapa dia kan? Kenapa mereka mengkafirkan? Tidak lain kerana gaya berfikir yang salah. Berpunca daripada gaya berfikir yang salah, manhaj berfikir yang salah. Jadi apabila berlaku ikhtilaf antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ini, ikhtilaf ini cuba nak diselesaikan dengan cara perundingan yang namanya majlis tahkim. Sayyidina Ali Mahatawakil, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Muawiyah Mahatawakil, namanya Amr bin al-As. Panjang kisah dia ni. Kesimpulannya, hasil daripada kerana kepintaran Sayyidina Muawiyah ni dan lurusnya Sayyidina Amr bin Abu Musa al-Ash'ari ni, akhir sekali kedudukan khilafah Sayyidina Ali dilucurkan dan dikekalkan khilafah Sayyidina Muawiyah. Kesimpulan mudah. Baik, Khawarij ni mereka tidak setuju. Kenapa? Kerana pertama sekali mereka melihat penyelesaian ini bukan dengan cara perundingan. Itu tidak ikut Al-Quran menurut pandangan mereka. Menurut mereka penyelesaiannya bukan dengan cara majlis perundingan ini yang disebut sebagai tahkim ini, itu bukan caranya. Lalu mereka berpandangan orang-orang yang terlibat dengan majlis itu dikira sebagai tidak ikut Al-Quran. Itu mula dia, tidak ikut Al-Quran. Lalu akhir sekali mereka baca, mereka ini menolak Al-Quran. Itu baca dia. Mereka telah membaca apa yang berlaku ini, meletakkan apa yang berlaku ini sebagai menolak Al-Quran. Kita tahulah, siapa saja pun kau tolak Al-Quran, mesti tercabut iman dia. Tetapi dalam kisah yang berlaku ini, itulah bacaan mereka, bahawa Sayyidina Ali telah menolak Al-Quran. Padahal keadaan kenyataannya tidak seperti itu. Siapa Sayyidina Ali yang nak tolak Al-Quran ni? Siapa dia Sayyidina Muawiyah yang nak tolak Al-Quran ni? Tapi dibaca oleh kelompok ini sebagai menolak Al-Quran.
Lalu akibat daripada bacaan itulah mereka mengkufurkan Sayyidina Ali dan merancang pembunuhan, dan mati Sayyidina Ali. Itu gaya berfikir Khawarij. Kemudian mereka melihat orang yang terlibat dengan perang tadi tu, dia berbalik dengan kisah Mu'tazilah tadi juga. Statusnya bagaimana? Status orang yang terlibat dengan perang, kalau sebelum tu orang yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman, iaitu mereka dikatakan melakukan dosa besar, tapi status iman mereka macam mana? Maka dalam kes ini, orang yang terlibat dengan perang ni banging telah melanggar perintah Allah, kerana Allah telah memerintah kita jangan berbunuh-bunuhan, jangan berperang dan sebagainya. Itu dilarang dalam syariat kita. Tapi mereka ni, orang terlibat dengan perang ni, terbabit. Lalu apa bacaan mereka ni? Mereka ni telah menolak hukum Allah, padahal apa yang berlaku, mereka melanggar perintah. Melanggar perintah hukumnya berdosa. Tapi pada faham Mu'tazilah, mereka baca sebagai menolak hukum Allah, lalu mereka kafirkan orang terbabit itu. Itu sejarah Khawarij, sejarah dia. Jadi akhir sekali mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali dan merancang pembunuhan dan berjaya. Mereka juga merancang pembunuhan Sayyidina Muawiyah, tapi dadang. Apa rancangan mereka tu dah kena jadual lari. Mereka rancang nak bunuh masa ni, tapi orang ni dah hadir, selamat. Orang lain selamat belaka. Sayyidina Muawiyah selamat, Sayyidina Amr bin As selamat, tapi Sayyidina Ali kena tepat ikut jadual, mati dibunuh. Itu cetusan awal, fitnah awal berlaku, sepihak pemikiran yang terpecah daripada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita nak simpulkan di sini, antara isu-isu awal yang menimbulkan sepihak-sepihak pemikiran ini adalah isu berkaitan dengan status kedudukan orang yang melakukan dosa besar. Ahlus Sunnah meletakkan kedudukan mereka ni sebagai mukmin, masih lagi iman, orang beriman, tetapi asi, berdosa, durhaka kepada Allah, tapi masih mukmin. Timbul kelompok Mu'tazilah, dak mukmin pun dak, kafir pun dak, duduk tengah-tengah, manzilah baina manzilatan. Kemudian timbul pula Khawarij, kafir mereka ni, orang yang melakukan dosa besar itu sebagai kafir, kerana dianggap melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah itu dianggap sebagai menolak hukum Allah. Itu sejarah dia, cetusan awal yang berlaku. Saya nak ambil 5 minit lagi, boleh? 5 minit lagi nak habis. Tapi tentang ini Nabi telah beri pedoman, Nabi telah beri isyarat. Kalau kita kaji sejarah, kelompok Khawarij ini, mereka ini adalah ahli Al-Quran, ahli Al-Quran, ahli ibadah, orang kuat beribadah, suka baca Quran. Tetapi malangnya gaya berfikir mereka yang lemah. Gaya berfikir, ibadah mereka suka, Al-Quran mereka baca, mereka ahli Al-Quran, tapi kefahaman terhadap Al-Quran itu tempat masalahnya. Sehingga Nabi sebut, saya nak ikah dalam masa 5 minit, nak ikah. Cara mereka memahami Al-Quran itulah tempat bermasalahnya. Nabi ada pesan begini, kalau kita tengok sejarah awal, orang yang di kemudian hari terbabit dengan Khawarij ini, mereka ini adalah sebahagian besarnya daripada kelompok Al-Ansar, orang Ansar, ahli-ahli ibadah daripada orang Ansar yang dikenali sebagai Qurra. Qurra ni ahli Al-Quran. Pada zaman Sayyidina Ali yang terbabit dengan kelompok Khawarij ini, sebahagian besarnya mari dia kelompok ini, iaitu orang Ansar, ahli ibadah di antara mereka ini, iaitu disebut sebagai Qurra. Sayyidina Abdullah bin Abbas, masalah pada mereka ni gaya berfikir, itu masalahnya. Kalau dalam hadis Nabi, Nabi sebut sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang sangat teruk, yang tidak ada asas yang kukuh gaya berfikir itu. Sufaha al-ahlam, hudasa al-asnan, muda,
Ini sifat-sifat yang Nabi sebut. Gaya berfikir yang lemah, yang tidak ada asas yang kokoh, kesarjanaan yang lemah. Kemudian sufaha hudasa al-asnan ni muda ni banyak makna. Muda dari segi umur pun boleh, tapi di sini muda dari segi pengalaman dan sikap. Orang muda ni tahu sajalah pengalaman kurang, emosi lebih. Maka kelompok inilah antara cirinya. Hudasa al-asnan, muda dari segi kuat emosinya, gaya berfikir yang pendek dan sebagainya lah. Sebab itu Sayyidina Ibn Abbas pernah berusaha nak berdiskusi dengan mereka ni. Sebab itu Sayyidina Abbas nak berdiskusi kerana tahu gaya berfikir yang salah ni, gaya berfikir yang salah. Jadi bila Sayyidina Abdullah bin Abbas nak pergi berdiskusi dengan mereka ni, Sayyidina Ali larang mula-mula. Sayyidina kata, aku takut mereka ni akan apa-apa kamu, maksud aku takut mereka akan bunuhmu. Ada Sayyidina Abbas, insya-Allah tak ada apa-apa. Dia berani Sayyidina Abbas ni. Dia pun pergi. Apa yang didapati oleh Abdullah bin Abbas masa dia jumpa dengan kelompok ni, dia mendapati ada kesan-kesan, tanda-tanda pada orang ni orang yang kuat beribadah, orang yang tak tidur malam atau kurang tidur malam, banyak buat ibadah. Ada tanda-tanda tu. Itu seperti yang dilaporkan oleh Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi setelah itu berlaku diskusi ni, Sayyidina Abbas telah berdiskusi dengan mereka ni, dan ternyata mereka kalah dalam kefahaman ni dan di diskusi ni. Jadi bila Sayyidina Abbas berhujah dengan mereka, mereka tak dapat nak jawab begini, akhir sekali mereka kalah. Maka lebih kurang 2,000 di antara mereka itu telah berputar balik, merubah daripada pemikiran-pemikiran mereka sebelum itu, kerana penghujahan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi masalah mereka pada masalah gaya berfikir yang salah. Dan Nabi pun ada beri ingatan, dan ini mungkin akhir sekali malam saya nak sebut malam ni. Namun aku melarat pula lagi. Bibit-bibit awal ni berlaku zaman Nabi. Bibit-bibit awal dia ni. Jadi saya beritahu ni, mudah-mudahan ni tanggungjawab saya lah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada kecelaruan-kecelaruan ini. Mudah-mudahan saya kalau apa-apa, mudah-mudahan saya tak bertanggungjawab lagi lah. Saya dah cerita dah apa-apa. Jangan ada orang tutup lagi lepas daripada ni. Jadi bibit-bibit awal berlaku pada zaman Nabi lagi. Ketika Nabi nak bagi harta zakat, kepingan-kepingan emas yang dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi nak bagi, tapi cara Nabi bagi tu ikut akal kita tak apa nak adil, ikut akal. Nabi beri, banyak memberi kepada orang-orang kenamaan, pemuka-pemuka kaum yang baru masuk Islam. Nabi banyak beri kepada mereka ni. Kalau kita pakai akal, Nabi memang tak adil lah. Tak adil. Nabi beri kepada mereka ni adalah orang-orang kenamaan dari kelompok orang musyrikun yang baru masuk Islam. Mereka banyak beri, sebahagiannya tu. Maka datanglah seseorang yang dikenali, nama bukan nama sebenar, Zulkhuwaisirah, orang panggil dia. Dia mari, dia tegur Nabi cara yang tidak beradab. Jadi orang tak tahu status, orang yang tidak ada adab, orang yang tak ada adab dan tak tahu status, ditegur Nabi, ya Muhammad ittaqillah. Ya Nabi, ya Muhammad bertakwalah kepada Allah. Suruh Nabi bertakwa. Ada riwayat menyebut i'dil, berlaku adillah ya Muhammad. Suruh Nabi buat adil. Sahabat Nabi bila dengar gitu, ada yang nak waktu pergi pedang nak pergi bunuh lalu. Nabi kata jangan. Nabi larang. Nabi larang. Nabi kata, celaka kamu. Kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang adil? Kalau aku ni pun tak adil, kata, siapa dia agaknya yang adil? Nabi beritahu macam. Jadi orang ni berlaku dengan kebengisannya dan tidak adabnya itu. Jadi bila orang ni pergi, Nabi cakap kabar ke sahabat-sahabat ada tu.
Nabi beri pedoman. Dan sejarahnya terbuktilah lepas tu. Bila Nabi, orang ni pergi ni, Nabi pun beritahu. Dia kata akan datang daripada, akan keluar daripada zuriat orang ni. Min dik ni dari sulbi, daripada keturunan dia. Akan keluar daripada keturunan orang ni orang yang disifatkan Nabi yaqra'una al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, yang ahli Al-Quran. La yujawizu hanajirahum. Tetapi Al-Quran yang mereka baca tu tidak menyentuh hati mereka. Maksudnya tak masuk dalam hati. Bukan menjadi suatu penghayatan mereka, bukan menjadi suatu pedoman pegangan penghayatan, bukan. Mereka hanya membaca secara bacaan-bacaan lahiriah saja. Tapi tidak dipedoman, tidak berpedomankan. Lalu Nabi sebut lagi dia tu. Nabi sebut satu fenomena yang ini kita minta berlindung dengan Allah. Kita minta berlindung dengan Allah daripada fenomena yang disebut ni. Dalam satu riwayat ni Nabi sebut dia tu, yang merukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ni akan tercabut, keluar daripada iman sebagaimana keluarnya busuk, bukan busuk anak panah tu keluar daripada binatang yang kena panah. Apa maksud tamsilan Nabi ni? Mereka keluar daripada agama seperti keluarnya sahmu ni anak panah tu. Keluar ramiyah di binatang yang kena panah tu. Pum. Yang ni panah yang tajam, yang laju, yang kuat, pum. Pobek keluar. Apa maksud tamsilan Nabi ni? Yang ni berlaku satu fenomena terkeluarnya agama tapi tak ada tanda. Tak ada tanda. Hak kita tahu keluar agama ni ada tanda. Bila keluar agama kau, tidak semayang, tidak puasa, dia tinggal habis. Tanda banyak. Kena. Dia keluar agama ni, tidak buat dah, dia tinggal agama. Ni tak ada tanda. Sehingga dibayangkan panah tu kena binatang, panah yang kuat tajam, tembus. Lubang pun tak nampak. Di mata panah tu pula tak ada kesan-kesan darah sambung, tak ada. Silang Nabi. Jadi kita minta berlindung dengan Allah supaya kita semua jauh daripada semua ni. Jadi Nabi kata akan keluar daripada zat orang ni, orang yang cirinya macam ni. Dan Nabi sebut dalam riwayat ni, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka berperang membunuh orang Islam tapi membiarkan penyembah-penyembah berhala daripada zat orang ni. Perawi hadis ni khabar pattern orang ni guna. Sebab Nabi khabar daripada zuriat dia. Jadi perawi hadis ni khabar pattern orang ni guna. Ada riwayat, satu dua riwayat tu siapa dua-dua tu. Pattern orang ni Nabi kata model orang ni pertama sekali orang yang mata dia cekong. Mata cekong tak ke dalam sekali. Mata cekong. Minta maaf lah kalau ada orang secara kebetulan kena sudut. Minta maaf banyak. Tapi mata dia cekong. Dia bukan secekong ni, banyak sifat lagi. Mata dia cekong dalam sikit. Pipi dia bonjol tubik. Pipi bonjol tubik. Tubik ni bonjol sikit. Mata cekong ke dalam. Dahi ni oleh atas kening ni timbul sikit. Kepala botok. Janggut tebal. Tu ciri kabur. Riwayat sebut. Janggut tebal, pipi gelembung, pipi tubik sikit ni, mata cekong, dahi timbul sikit ni, kepala botok. Ada riwayat lain sebut pakai jubah sikap. Musyammarul izar, jubah sekerak, jubah sekati. Tu ciri orang yang ciri-ciri ni bukan tanda kesalahan. Jangan salah macam oh ni tanda salah. Bukan tanda kesalahan. Cuma Nabi nak beritahu, perawi nak khabar, inilah orang yang Nabi khabar daripada zuriat dia akan timbul. Dan ternyata orang ini adalah daripada orang, tak maaf saya beritahu, baka orang ni daripada Bani Tamim, orang Najd. Najd itu dulu, sekarang ni Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Ni baka orang ni.
orang dari situ. Dan penutupnya, ini penutup sungguh lah ni, betulan dengan riwayat yang berbagai-bagai ni, tempat inilah tempat yang tidak didoa oleh Nabi, dan tempat inilah tempat yang timbulnya satu gerakan aliran pemikiran zaman kita hari ni yang menggoncangkan umat Islam. Saya tak mau sebut nama lah. Orang yang Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina, wahai Tuhan kami, berkatlah kami di Yaman kami. Yaman, kau tahu, negeri selatan. Di Hijaz ni selatan tu Yaman. Wa fi syamina, Syam tu di utara. Kalau Syam sekarang ni termasuk Iraq, Syria, Palestin, itu termasuk Syam, betul lama. Nabi doa, Allahumma barik lana fi yamanina, Yaman selatan, wa fi syamina. Tapi ada sahabat tolong peringatkan Nabi. Ada sahabat tolong peringatkan Nabi. Wa fi najdina, Najd ni duduk sebelah timur Madinah. Wa fi najdina, Najd ni mereka minta tolong doa juga supaya masuk dalam doa. Nabi buat senyap. Nabi dah sambut. Nabi doa lagi, Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. 2 kali, kali kedua dah sebut juga Najd. Sahabat pun ingat lagi, wa fi najdina, Najd kami ni macam mana. Nabi dah sambut. Kali ketiga Nabi doa lagi, Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. Sahabat pun ingat lagi, wa fi najdina. Nabi dah sambut juga kali ketiga. Sehingga Nabi jelaskan, inilah tempat yang akan berlaku az-zalazil wal fitan, tempat berlakunya banyak fitnah-fitnah dan gegaran-gegaran, dan tempat timbulnya qarnus syaitan, tanduk syaitan. Apa maksudnya wallahu a'lam, saya tak mau sebutlah. Tapi nak kait dengan tadi tu, hadis ni lain-lain, tapi kaitan-kaitannya itulah yang kita boleh tengok. Jadi yang kita nak fahami sekarang adalah yang perlu kita belajar baik-baik, pegang baik-baik, sebab Nabi sebut tadi tu, ahlus sunnah wal jamaah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang menjadi perjalananku dan perjalanan sahabatku. Dan sebelum tu, kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah perjalananku. Jadi yang pegang prinsip-prinsip ini sekarang, dari dulu sampai sekarang, ialah ahlus sunnah wal jamaah. Perinciannya banyak perkara lagi lah. Jadi mungkin dah makan masa banyak lah, jawab minta maaf banyak lah. Sekianlah saja dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.